Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Mizanuddin dari Fakulti Sains Sukan dan Kejuruteraan dan saya berada di semester 4. Okey, hari ini saya akan menerangkan atau menceritakan sedikit tentang pengurusan dan persiapan perkemahan. Okey, bagi pendahuluan ataupun pengenalan tentang perkemahan tersebut, okey. Perkemahan ini sering berkait rapat dengan ikhtiar hidup secara individu atau berkumpulan. Pada masa kini, berkemah atau perkemahan menjadi satu aktiviti kegiatan luar kurikulum di institusi-institusi pengajian. Selain itu, perkemahan sering dikaitkan dengan pertumbuhan sukarela ataupun unit beruniform. Unit beruniform yang sering dikaitkan dengan kemah ataupun berkemah merupakan salah satu cabang ilmu yang menguji kemampuan mental dan fizikal untuk menggunakan sumber-sumber yang terhad dengan kemudahan yang terhad. Aktiviti berkemah ini juga menguji setakat mana kesanggupan kita menghadapi kekurangan dan ketidakselesaan dalam sesuatu keadaan. Okay, seterusnya ialah keperluan utama yang perlu ada di campsite ialah yang pertama ialah kemah induk, kemah urus dia, kemah peralatan, kemah generator, kemah bantu mula dan kemah dapur. Ciri kemah yang perlu dipilih sebelum sebelum diguna ataupun dibeli merangkumi ciri-ciri yang berikut. Okey, yang pertama ialah untuk perlindungan, okey, untuk keselesaan, kalis air, tahan lasak dan mempunyai ukuran yang sesuai dan mempunyai harga yang berpatutan. Hari ini saya akan menerangkan tentang 5 jenis kemah yang sering digunakan di negara kita. Okey, yang pertama ialah A-tent, dome tent, bridge tent, frame tent dan bell tent. Okey, yang pertama saya akan menerangkan tentang kemah yang bernama ridge tent. Okey, kemah ini mempunyai tiang yang melintang di sepanjang bumbung dan ia diperbuat daripada bahan nylon yang ringan supaya mudah dibawa dan dilipat. Okey, yang kedua ialah kemah yang bernama dome tent. Okey, kemah ini berbentuk gelembung dan menggunakan bahan yang sesuai serta fleksibel. Ianya ringan, mudah dibawa dan sesuai digunakan untuk perkemahan seperti di sekolah dan sebagainya. Kebanyakan kemah ini digunakan ketika perkemahan bersepadu di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey, yang ketiga ialah kemah yang bernama frame tent. Okey, kemah jenis besar ini biasa digunakan untuk perkemahan berkeluarga. Rangka kemah ini akan dipasang terlebih dahulu, kemudian barulah dipasang kanvasnya. Okey, seperti dapat kita lihat, kemah ini berbentuk bersaiz besar dan dapat memuatkan kapasiti 4 hingga 10 orang. Okey, yang keempat pula ialah kemah yang bernama bell tent. Okey, kemah ini mempunyai satu sahaja tiang tinggi di puncak kemah. Kemah jenis ini juga sudah jarang digunakan dan kebanyakan telah digantikan dengan kemah jenis dome. Okey, ini pula ialah kemah yang bernama A-tent. Okey, kemah ini sering digunakan oleh tentera dan sesuai digunakan di kawasan tanah rendah atau pantai. Dan kemah ini juga akan memberi kitaran udara yang baik semasa kita melakukan perkemahan. Okey, seterusnya ialah saya akan menerangkan tentang perancangan yang perlu dilakukan sebelum melakukan aktiviti perkemahan ataupun pengurusan perkemahan. Okey, yang pertama ialah tentang perancangan. Okey, perancangan. Perkara yang pertama dalam perancangan tersebut ialah perlu membuat kertas kerja, organisasi, bajet, kos dan logistik. Okey. Dan perkara ini perlu mengadakan mesyuarat dengan jawatan kuasa pengelola. Okey, dan menyenaraikan petugas dan membuat satu jadual petugas. Okey, seterusnya perlu membuat penentuan jumlah penyertaan dan syarat serta peraturan. Okey, dalam perancangan ini perlu menyenaraikan peralatan perkakasan untuk kemudahan pegawai dan peserta. Seterusnya perlu membuat sedikit senarai pengisian aktiviti yang perlu dijalankan semasa perkemahan dilakukan. Okay, seterusnya perlu senarai pegawai dan peserta dan atau cara program perlu jangan membuat satu plan saja, perlu membuat dua atau lebih. Seperti sebagai contoh
kita perlu membuat plan A dan plan B. Okey, seterusnya perlu berbincang tentang makan dan minum serta kaedah yang perlu kaedah untuk menghidangkan ataupun untuk menyediakan makan minum tersebut untuk peserta ataupun pegawai. Okey. Seterusnya ialah pengangkutan peserta perlu dibincangkan antara persendirian atau berkumpulan. Apabila perlu kenderaan persendirian, maka ibu bapa perlulah menghantar anak mereka ke tempat tersebut, ataupun dalam bentuk berkumpulan, pihak pengelola perlu menyewa bas ataupun van untuk pergi ke kawasan tersebut. Okey, seterusnya ialah peralatan perhubungan. Kebiasaannya aktiviti perkemahan ini dilarang untuk membawa telefon bimbit ataupun telefon pintar. Okey, kita selalu menggunakan radio komunikasi ataupun walkie-talkie. Dan seterusnya ialah pihak pengelola perlu mengambil insurans tambahan jika sebarang kecederaan ataupun kecelakaan ataupun kemalangan yang berlaku ketika perkemahan tersebut, maka insurans itu dapat mengatasi masalah mangsa yang terlibat tersebut. Perkara utama yang perlu dititik beratkan ialah aspek keselamatan. Okey, kemah anda tidak perlu didirikan di bawah pokok yang tua dan mudah rekah. Okey, besar kemungkinan anda hanya boleh patah dan menimpa kemah anda. Seterusnya ialah kemah adalah didirikan di kawasan tanah yang rata atau agak rata, terutama apabila berkemah di kawasan pergunungan. Ini sangat penting bagi mengekalkan kestabilan edaran darah ke seluruh badan anda. Jangan tidur kaki lebih tinggi daripada aras kepala kerana peredaran darah akan menjadi kurang stabil. Seterusnya, jangan dirikan kemah di kawasan berhampiran dengan rumput dan lalang yang panjang seperti serta pokok renik. Tempat ini berkemungkinan terdapat binatang berbisa seperti kalajengking, ular ataupun semut yang berbisa. Ya, anda seharusnya meneliti cuaca, arah matahari dan tiupan angin. Apabila mendirikan kemah tidak berpintu, anda seharusnya mengelakkan cahaya matahari terus memancar ke dalam kemah. Apabila berkemah pada musim hujan, anda perlu mendirikan kemah berlawanan dengan arah tiupan angin. Ini bertujuan untuk mengelakkan angin yang bertiup membawa air hujan ke dalam kemah. Seterusnya ialah memilih tempat yang selesa dan teduh, terutama apabila waktu tengah hari. Tujuan kemah didirikan adalah untuk keselesaan dan untuk berehat sepanjang masa. Okey, untuk pengurusan peralatan pula, okey, sebagai contoh kemah, kita perlu kemah ataupun peralatan lain, contohnya macam kayak ataupun lain-lain, tali ke. Okey, perlu diselenggara dalam tempoh masa yang tertentu supaya perkara yang tidak diingini akan kita tak nak perkara yang tidak diingini berlaku. Okey, sebagai contoh kemah koyak, besi kemah patah, kayak bocor, pedal patah, tali reput dan sebagainya. Dan peralatan ini juga perlu kita menggantikan atau membaik pulihkan dengan barang ataupun perkara ataupun peralatan yang baru. Seterusnya ialah perkara yang penting juga untuk sebarang aktiviti ialah surat kebenaran. Okay, beberapa keperluan perlu diperoleh sebelum mengadakan sesuatu aktiviti perkemahan, iaitu kebenaran daripada pengetua ataupun guru besar, kebenaran daripada pemilik tanah ataupun pemilik tapak perkemahan, pemberitahuan dan kebenaran daripada ketua balai polis berdekatan, dan yang paling penting ialah kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga. Surat kebenaran perlu dihantar lebih kurang 1.5 atau 2 bulan sebelum perkemahan diadakan. Kebenaran dan persetujuan daripada pengetua atau guru besar dan pemilik tapak perkemahan diperoleh terlebih dahulu sebelum kebenaran lain dipohon. Antara contoh-contoh aktiviti kemahiran yang boleh dijalankan semasa perkemahan ialah seperti memasang ataupun menaikkan bendera. Seterusnya ialah menganyam daun kelapa untuk membina atap atau dinding. Okey, seterusnya ialah membina biovex, tempat perlindungan atau tempat bermalam daripada bahas bunuh jadi. Dan seterusnya ialah aktiviti kemahiran yang seterusnya ialah membina gadget seperti pepara.
ataupun membina pintu gerbang, menara jabatan ataupun rakit, membina unggun api, membina dapur dengan cara hutan daripada bahan-bahan hutan, memasak dengan cara hutan, melakukan aktiviti ikatan dan simpulan, serta pandu arah.